Salam sejahtera bersama saya Nevlin Majid dalam 15 minit MMTV edisi 12 Jun 2023. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan semua jabatan kerajaan untuk meneliti semua projek yang telah diluluskan sebelum ini sama ada masih belum dilaksanakan atau sebaliknya, khususnya projek berkepentingan rakyat. Tegas beliau, ketua-ketua jabatan perlu melihat perkara itu untuk mencari punca projek berkenaan tertangguh atas alasan peruntukan tidak sampai atau ada antaranya sudah ditugaskan ke jabatan lain. Kata Anwar, beliau sendiri akan turun berjumpa dengan semua pegawai daerah untuk meminta mereka menjalankan tugas pelaksanaan termasuk penyaluran bantuan sumbangan tunai rahmah STR dan IKC agar ia turut disegerakan. Anwar yang berucap pada perjumpaan bersama warga Jabatan Perdana Menteri hari ini berkata peranan jentera kerajaan di peringkat bawah sangat penting agar hal-hal berkaitan masalah rakyat di lapangan dapat disampaikan ke peringkat kementerian untuk tindakan segera. Pembahagian kerusi Dewan Undangan Negeri DUN antara Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN kini berada pada peringkat akhir untuk dimuktamadkan. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas ditanya mengenai status pembahagian kerusi antara PH dan BN menjelang pilihan raya negeri PRN akan datang. PRN di 6 negeri bakal melibatkan Kelantan, Terengganu, Kedah, Negeri Sembilan, Selangor dan Pulau Pinang. Setakat ini, Pulau Pinang telah mengumumkan pembubaran DUN pada 28 Jun manakala Negeri Sembilan pula pada 30 Jun. Sementara itu, Kelantan akan mengumumkan tarikh pembubaran DUN pada Rabu ini. Terdahulu, Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberitahu pembahagian kerusi akan dimuktamadkan terlebih dahulu sebelum mengemukakan senarai calon. Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin mengajak pengundi menjadikan pilihan raya di 6 negeri akan datang sebagai isyarat bahawa rakyat marah dengan situasi semasa ekonomi negara. Beliau berkata pelbagai isu sedang menghimpit rakyat termasuk membabitkan kos sara hidup, harga barang keperluan, nilai ringgit yang merundum dan ekonomi negara kini seolah-olah tiada hala tuju. Jelasnya keadaan tersebut membuktikan bahawa kerajaan hari ini gagal membawa negara keluar daripada kemelut ekonomi yang menjejaskan kehidupan rakyat khususnya golongan berpendapatan rendah. Muhyiddin yang juga ahli Parlimen Paguh itu berkata demikian dalam satu hantaran di Facebook miliknya. Mengulas program ceramah Perdana Gelombang Kebangkitan Rakyat Negeri Sembilan kemarin, Muhyiddin berkata puluhan ribu rakyat menyertai program tersebut dan mendapat sambutan hangat seperti yang berlaku di negeri lain. Bekas Naib Presiden UMNO Datuk Seri Hishamuddin Hussein mempersoal tindakan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengundang pemimpin yang dipecat dan digantung untuk menyertai semula parti itu. Selain sanksi dengan keikhlasan jemputan tersebut, ahli Parlimen Sembrong itu turut melihat undangan berkenaan seperti tidak masuk akal. Sementara itu, menurut Hishamuddin, sehingga hari ini beliau juga masih tidak tahu apa punca tindakan itu diambil terhadapnya. Tambahnya, beliau juga tidak pernah dipanggil jawatan kuasa disiplin untuk siasatan dalam memberi penerangan. Mengulas lanjut adakah rakan lain yang turut digantung atau dipecat akan menerima undangan Ahmad Zahid itu, Hishamuddin berkata ia terserah kepada mereka terbabit. Katanya rakan yang dijatuhkan hukuman termasuk digantung atau dipecat sebenarnya tidak mengalami sebarang kerugian. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kita kembali lagi. Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur menetapkan 17 Julai depan bagi sebutan kes seorang ahli perniagaan yang dituduh melakukan seks menggunakan objek ke atas seorang pegawai bank di dalam tandas wanita sebuah kelab pada Januari lalu. Tertuduh Wan Muhammad Ashraf Nasjaruddin, 42 tahun, merupakan bekas pengarah logistik dan keselamatan gerak gempur Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu bahagian Shah Alam dihadapkan ke mahkamah pada 11 Mei lalu atas tuduhan itu.
Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan perbuatan itu dengan menggunakan objek terhadap seorang wanita berusia 25 tahun 11 bulan tanpa kebenarannya di dalam tandas wanita di sebuah kelab di Jalan Bukit Bintang pada 2 Januari lalu. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 377 CA Kanun Keseksaan yang membawa kepada hukuman penjara minimum 5 tahun dan maksimum 30 tahun dan sebat jika sabit kesalahan. Mahkamah kemudiannya membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin dan dilarang mengganggu mangsa sehingga kes selesai. Proses permohonan halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKI mengambil masa kira-kira 30 hari sahaja untuk mendapatkan kelulusan sekiranya semua dokumen sokongan lengkap disertakan oleh pengusaha syarikat. Ketua Penolong Pengarah Kanan JAKI berkata setelah membuat pembayaran untuk tujuan pensijilan bagi sesebuah premis, pasukan pengauditan yang terdiri daripada pegawai syarikat dan pegawai teknikal yang mengaudit akan datang ke premis tersebut bagi menjalankan proses seterusnya. Katanya pembayaran untuk permohonan sijil halal juga hanyalah RM200 sekaligus menyangkal dakwaan proses mendapatkan pensijilan itu memerlukan kos yang tinggi dan dalam masa yang sama dapat menarik lebih banyak syarikat untuk mendapatkan sijil halal. Tambahnya lagi, jika sesebuah rangkaian restoran mahu mendapatkan pensijilan halal, mereka harus memohon bagi kesemua cawangan dan bukan satu cawangan sahaja. Polis menahan 9 lelaki yang dipercayai terbabi dalam pergaduhan di hadapan sebuah premis kedai di Srijaya Maran semalam seperti dalam sebuah rakaman video berdurasi 20 saat yang tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Maran DSP Nur Zamri Abdul Rahman berkata insiden yang berlaku sekitar jam 1:30 hari itu adalah disebabkan salah faham di mana salah seorang suspek telah meletakkan motosikal di belakang sebuah kereta dan menghalang laluan sehingga berlaku pertengkaran dengan pemandu. Tambahnya lagi, 3 suspek didapati mengalami kecederaan ringan dan telah mendapatkan rawatan sebagai pesakit luar di Klinik Kesihatan Maran. Dalam pada itu, Nur Zamri memohon agar semua pihak tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh menggugat ketenteraman awam sehingga memaklumkan kes kini sedang disiasat mengikut Seksyen 148 Kanun Keseksaan. Beralih ke berita luar negara, seorang kanak-kanak berusia 3 tahun di Samarinda, Kalimantan Timur mengalami halusinasi, bersikap hiperaktif dan tidak boleh tidur selama 2 hari gara-gara terminum air yang dicampur dadah jenis metafetamin. Dipercayai minum air yang diberikan oleh jirannya, keluarga kanak-kanak yang hanya dikenali sebagai N itu pada mulanya menyangka mangsa mengalami kerasukan kerana bersikap pelik. Menurut Ketua Pasukan Tindakan Perlindungan Wanita dan Kanak-kanak Kalimantan Timur, Rina Zainun berkata, keluarga mangsa memberitahu kanak-kanak tersebut bersikap aktif serta bercakap tanpa henti selepas diberikan minuman tersebut. Selepas beberapa pemeriksaan dilakukan termasuk ujian air kencing, kanak-kanak tersebut disahkan positif dadah metafetamin. Kini mangsa menerima rawatan di hospital dan hanya dibenarkan keluar ward apabila gejala yang dialami kanak-kanak itu pulih sepenuhnya. Sekurang-kurangnya 28 maut dan beberapa kediaman runtuh akibat hujan lebat yang melanda wilayah barat laut Pakistan. Pegawai kanan pasukan penyelamat Katir Ahmed berkata hujan lebat dan hujan batu melanda daerah Banu, Laki Marwat dan Karak di wilayah Khyber Pakhtunkhwa semalam. Jelasnya seramai 145 orang mengalami kecederaan berikutan pokok tumbang dan pasukan penyelamat berusaha sedaya upaya memberikan bantuan kecemasan kepada mangsa berkenaan. Perdana Menteri Shahbaz Sharif menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban dan mengharap pihak berkuasa mempercepatkan operasi bantuan. Tahun lalu, Pakistan dilanda banjir terburuk dalam sejarah negara itu disebabkan hujan lebat dan mengorbankan 1,739 orang termasuk 647 kanak-kanak. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia.
Berita ekonomi negara. Kenanga Investment Bank berhad mengekalkan soranan overweight bagi sektor telekomunikasi susulan taklimat mengenai rancangan Jalinan Digital Negara Jendela oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM baru-baru ini. Penganalisis Kenanga Investment Bank Berhad Ahmad Ramzani Ramli berkata, taklimat tersebut mendedahkan bahawa Jendela 1 berjaya melepasi sasaran asal dan meletakkan asas bagi mempercepat pelancaran rangkaian 5G selain membuka jalan bagi Jendela 2. Dalam nota kajian itu, Ahmad Ramzani memberitahu kebanyakan syarikat telekomunikasi melepasi sasaran asal dari segi menaik taraf, penyambungan menerusi kabel jentian optik dan membina menara baharu. Jendela 1 menelan kos RM28 bilion yang mana 40% daripadanya ditanggung kerajaan. Manakala fasa 2 dijangka dilancarkan menjelang penghujung 2023 namun jumlah perbelanjaan masih belum diumumkan. Kita ke berita sukan. Pengendali Harimau Malaya Kim Panggon mendedahkan beliau meletakkan sasaran agar dapat memperbaiki kedudukan ranking dunia menjelang 2 aksi persahabatan yang bakal dilalui pasukan bimbingannya itu. Skuad negara ketika ini berada di ranking ke-138 Carta Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA dan aksi Tier 1 menentang Kepulauan Solomon dan Papua New Guinea adalah medan terbaik untuk memperbaiki kedudukan tersebut. Panggon berkata Harimau Malaya juga mahu memenangi 2 perlawanan di Terengganu kerana ini kali pertama Malaysia beraksi di sini dan berharap anak buahnya dapat menampilkan persembahan terbaik. Antara 14 pemain yang sudah menyertai latihan itu ialah Safawi Rashid, Akia Rashid, Lee Tak, Faisal Abdul Halim dan Paulo Joso. Terima kasih atas tenaga anda hari ini dan sepanjang kejohanan. Demikian ucapan Novak Djokovic kepada penonton dalam wawancara di Gelanggang selepas memahat rekod tenis lelaki dengan merangkul kejuaraan Grand Slam ke-23 terbuka Perancis awal pagi tadi. Pemain nombor 3 dunia dari Serbia itu mengukuhkan statusnya sebagai pemain terhebat sepanjang zaman dengan mendudukan Casper Ruud dari Norway 7-6, 6-3, 7-5. Gelaran terbuka Perancis ketiga yang dimenangi membolehkan Djokovic mengatasi jago Spanyol Rafael Nadal yang sebelum ini berkongsi rekod 22 kejuaraan Grand Slam. Djokovic, 36 tahun kini berkongsi rekod kejuaraan utama era terbuka bersama bintang Amerika Syarikat Serena Williams manakala beliau adalah pemain lelaki pertama memenangi kesemua 4 Grand Slam sekurang-kurangnya 3 kali. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 13 Jun 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nevrin Majil. Salam sejahtera dan jumpa lagi.